Assalamualaikum warahmatullahi. Firman Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Firman Allah Ta'ala mafhum ayat dalam surah An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Rabb daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung, katakan aku berlindung kepada Rabb sekalian manusia, malikin nas, yang menguasai manusia, ilahin nas, ilah yang berhak diabdikan diri, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan yakni bisikan syaitan yang ditenggelam timbul, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Sadaqallahul azim. Hasbunallahu ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Qul, katakanlah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. La haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalian para muallim, para tetamu di kalangan ahli keluarga saya dan ahli keluarga audio kuliah, sahabat-sahabat kenalan, pada pagi yang damai ini di waktu duha, insya-Allah mudah-mudahan sekalian saya dan kita semua bertasdik dulu, kini dan selamanya. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan biiznillah, dengan izinnya kita dengan kepelbagaian nikmat Allah telah kurniakan, bentangkan kepada saya dan kita semua nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat selain pada nikmat iman dan Islam, iaitu nikmat persahabatan yang besar yang kita semua wajib syukur. Hatta perhubungan saya dan kita semua di alam maya ini, mudah-mudahan muqabbalah pertemuan saya dan kita semua di alam maya ini mendapat rahmah, barakah dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Sekalian yang menyaksikan pertemuan pada pagi yang tak begitu bermakna kepada saya dan kita semua, insya-Allah pada pagi ini saya mewakili yang ramai ini akan berkongsi manfaat daripada juzuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tajuk yang berkaitan dengan penentangan terhadap syaitan. Lawan tetap lawan. Bagaimana pengaruh yang menjadi fitnah dalam kehidupan umat manusia ini.
Allah nyatakan dalam satu firman-Nya, dalam satu surah yang masyhur, yang popular. Allah nyatakan dalam surah Yasin, keberadaan pada ayat yang ke 60, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat Waqaf yang ke-60, innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hazirat wa ani'buduni haza siratun mustaqim wa ani'buduni haza siratun mustaqim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Inilah jalan yang lurus, siratun mustaqim. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya dan kita semua jalan yang lurus. Masya Allah. Berdasarkan satu riwayah daripada Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garisan pada tangannya. Kemudian Rasulullah bersabda, inilah jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim. Seumpama saya dan kita semua baca pada ayat di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Setelah Allah nyatakan maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika melakukan satu garisan dengan menggunakan tangannya. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan inilah jalan Allah yang lurus. Lalu baginda menggariskan di kiri dan kanan garisan itu, menggariskan. Rasulullah cabangkan garisan yang awal itu. Satu garisan yang lurus dibentuk oleh baginda Nabi SAW, dilukis oleh baginda Nabi SAW. Kemudian Rasulullah menggaris kanan dan kiri lain ataupun garisan itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kamu mengetahui apa yang telah diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW itu? Allahu wa rasuluhu Nabi saja yang mengetahuinya. Maka di sini dinyatakan dalam satu hadis ini, kemudian baginda Nabi SAW bersabda dengan mafhum hadis ini, menyatakan ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, yakni sesat. Tidak ada satu pun jalan-jalan ini melainkan di dalamnya ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Maksudnya jalan yang disimpang siurkan oleh baginda Nabi SAW sebagai satu isyarat di kanan dan kiri di jalan yang lurus itu, din Islam yang lurus ini, selain daripada Islam yang kita anuti, yang kita imani sebagai satu cara hidup, a way of life, maka simpang siur yang diisyaratkan oleh Nabi SAW itu bagaimana dinyatakan, iaitu melainkan di dalam jalan itu adanya syaitan yang menyuruh kepadanya.
Selanjutnya baginda membaca satu firman Allah, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu daripada jalannya. Demikian dia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153. Mafhum ayat dalam surah Al-An'am pada ayat 153 bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya menyatakan inilah jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus, maka ikutlah jalan yang lurus, din Islam yang lurus itu. Jangan kamu ikuti jalan yang selain itu, kerana jalan yang lain itu akan mencerai beraikan kamu, akan menyesatkan kamu daripada jalan petunjuk Allah. Demikianlah dia, yakni Allah, memerintahkan saya dan kita semua agar bertakwa kepada Allah, yakni di sisinya. Baik. Pada pagi ini, bagaimana kita lihat, kita perhalusi dalam kitab Musafir Menuju Allah ini, bagaimana telah dinyatakan tentang penentangan terhadap syaitan. Apakah maksud yang berkaitan dengan lawan tetap lawan? Dengan makna kita berhadapan dengan fitnah, dugaan, cobaan daripada pengaruh syaitaniah ini. Sekalian para tetamu ilmu, halaqah ilmu, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, Maha mengetahui. Kewujudan syaitan itu ada sebab-sebabnya. Ada hikmah Allah jadikan syaitan itu. Untuk apakah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan syaitan itu? Maka ini titik persoalan. Apakah sebab Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu makhluk yang namanya Iblis laknatullah dan kuncu-kuncunya, yakni sebahagian di antara jin adalah tergolong daripada spesies ataupun jenis syaitan yang mempunyai pengaruh syaitaniah. Maka disyarahkan oleh sebahagian ulama menyatakan bagaimana, apa sebab hikmah Allah jadikan syaitan itu. Dia menciptakan syaitan itu ada hikmahnya. Kerana apa? Maka di antara hikmah ataupun rahsia ciptaan Allah kepada makhluk, di antara makhluk ciptaan Allah selain daripada insan, annas, manusia, maka adanya makhluk halus. Sebenarnya antara hikmah ciptaan Allah, kewujudan makhluk halus yang sebahagian besarnya di kalangan kuncu iblis laknatullah, yakni yang disebut syaitan, ataupun jin yang khianat, ataupun jin yang dalam keadaan engkar, berpaling kepada perintah Allah, mereka kafir. Maka apakah sebab Allah ciptakan itu? Iaitu antaranya hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala sengaja jadikan makhluk halus itu supaya untuk memudahkan Allah memilih yang mana di kalangan manusia yang maksudnya hamba kepada Allah yang baik, dan Allah asingkan yang mana yang tidak baik di kalangan manusia ini. Allah izinkan makhluk yang dikategorikan sebagai makhluk halus
iblis sebagai ketua. Kemudian kuncu-kuncu iblis ini iaitu ejen-ejen suruhannya, sebahagian di kalangan jin yang kafir, jin yang khianat, jin yang berpaling daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Sebahagian di antara jin itu iaitu disebut sebagai syaitan. Maka mereka beroperasi, mereka diciptakan, kemudian mereka melakukan operasi, maka dengan izin Allah perkara itu berlaku. Hikmahnya apa? Hikmahnya maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim, bijaksana, menciptakan sekalian alam ini, sekalian makhluk ini, agar di kalangan manusia dikenal pasti. Allah boleh bezakan siapa yang menjadi hamba kepada Allah ataupun hamba kepada syaitan, ataupun hamba kepada pengaruh hawa nafsu, ataupun hamba kepada pengaruh dunia yang menipu. Maka rahsianya musuh yang dilaknat, yakni pengaruh kuncu iblis ini, sentiasa mengacau hati manusia itu, adalah di kalangan syaitan dan segala sekutunya. Jadi bahasa yang mudah faham ginilah, bahasa yang mudah faham iaitu hikmah Allah jadikan kuncu-kuncu iblis ini agar nak membezakan manusia mana yang menuruti mereka, ataupun dalam masa yang sama ada di kalangan manusia hamba kepada Allah tidak mengikuti pujukan, rayuan, hatta tipu daya pengaruh-pengaruh halus itu. Maka martabat insan itu menjadi mulia, menjadi orang-orang yang beriman, mukmin, hatta naik kepada maqam muttaqin, orang-orang yang bertakwa, hatta di kalangan manusia dimartabatkan menjadi muhsinun, orang-orang yang sentiasa mempertingkatkan amalnya, hatta paling tinggi maqam manusia di kalangan manusia ini itu golongan mukhlis, orang-orang yang ikhlas, bebas mereka daripada syirik kepada Allah, mereka ikhlas beribadah, mereka mengenali pencipta mereka, kemudian dalam keadaan mereka tawajuh kepada Allah, hu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita lihat, jangan sekali lupa tentang kewujudan syaitan ini. Seumpama telah saya baca pada mukadimah tadi berkaitan dengan surah Yasin pada ayat yang ke-60-62, bukankah aku, kata Allah, telah diperintahkan kamu, bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam, agar kamu jangan menyembah, mengabdikan diri kepada syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu. Dan yakni Allah menyatakan, aku perintahkan hendaklah kamu menyembahku, mengabdikan diriku. Inilah jalan yang lurus, dinyatakan dalam ayat ke-61 dalam surah Yasin. Wa'adi buduni haza siratum mustaqim. Bagaimana Allah nyatakan, dan hendaklah kamu mengabdikan kepadaku, inilah jalan yang lurus. Dan sesungguhnya, kata Allah, syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di kalangan kamu, yakni setelah kamu mengetahui akibat mereka,
maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf. Maknanya pengertian dalam ayat ke-62 surah Yasin ini mengingatkan kita perlu berhati-hati, perlu berfikir dan menginsafi fitnah yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai insan ini. Bagaimana syaitan adalah golongan yang menyesatkan, sehingga kan ramai di kalangan majoriti umat manusia ini menjadi sesat dalam keadaan tertipu dengan pengaruh-pengaruh mereka, yakni pengaruh syaitaniah. Dan akibat daripada operasi pengaruh syaitaniah inilah kita kena berhati-hati, kena memahami secara hakikatnya bagaimana, apakah operasi mereka dan apa tindakan-tindakan mereka ini, dan bagaimana cara kita untuk menghadapi mereka. Inilah bahawasanya kita mempunyai musuh yang bertujuan untuk membawa kita jauh kepada Allah, agamanya dan Al-Quran. Dia tidak pernah berputus asa daripada rancangannya walaupun sedetik. Sentiasa mencari kesempatan untuk menunaikan tugasnya. Dia boleh, dalam keadaan dia boleh melihat kita daripada sudut pandangnya, dan kita dalam keadaan terhad tidak dapat melihatnya. Dan mereka itu mencuba dengan pelbagai cara untuk memerangkap kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah satu keadaan fitnah dalam kehidupan saya dan kita semua. Betapa sebagai insan yang beriman kepada Allah, yang mukmin, perlu beriman kepada kitab Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala wasilah dengan ayat-ayatnya memberi penerangan dan pencerahan fitnah dugaan makhluk ciptaannya. Maka kepada saya dan kita semua kena hati-hati dalam kehidupan ini. Kita akan dapati bagaimana perancangan musuh manusia ini. Kita flashback balik, sekalian yang menyaksikan pada pagi ini yang saya raikan, sahabat-sahabat dan kenalan. Kita kena dalam kehidupan ini, antara yang kita wajib mengetahui secara ilmu, iaitu siapakah teman kita dan siapakah musuh kita yang sebenarnya. Maka kelompok iblis laknatullah dan kuncu-kuncunya, yakni pengaruh syaitaniah ini, secara sahih mereka adalah musuh kita yang nyata. Secara ilmu kita beriman, secara ilmu kita beramal bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seumpama dalam surah Yasin ayat 62 60 sehingga ayat 62 menyatakan dengan jelas fitnah yang berbangkit kepada anak Adam, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan menjadi hamba kepada mereka. Dalam keadaan mereka mendatangi kita, dalam keadaan kita tidak nampak mereka, tapi mereka nampak kita. Ini yang liciknya. Yang liciknya, yang bahayanya apabila kita tidak nampak pengaruh halus ini. Namun demikian, dengan ilmu kita beriman, kita memohon pertolongan dengan rahmat Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Jadi memohon dari sisi Allah, rahmat Allah. InsyaAllah bila kita melakukan amal-amal ketaatan dengan iman kita beramal, InsyaAllah maknanya rahmat Allah meliputi dalam kehidupan kita. Dan di waktu bila rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai, sebenarnya pengaruh syaitan ini dia akan terhindar. Kerana wasilah dengan pertolongan Allah, dengan perlindungan Allah, rahmat Allah sampai dengan petugas-petugas
yakni unit amal Allah, iaitu ma'alaikah. Bila ma'alaikah rahmat ada dalam kehidupan kita, menghampiri saya dan di antara kita, berada dalam lingkaran kehidupan kita, di situlah pengaruh syaitan ini dia akan terhindar, dia akan ke tepi dan dia akan menjauhi. Salah satu daripada sifatnya, yakni sifat syaitan ini, iaitu secara bersembunyi. Taktik dan penangkapannya mungkin berbeza kepada seseorang. Taktik yang dilakukan juga bergantung kepada masa, tempat dan situasi. Ini di antara pencerahan secara ilmu pada pagi ini, bagaimana dinyatakan kaedah yang dilakukan oleh pengaruh halus ini secara tersembunyi. Kita lihat dalam ayat yang keempat dalam surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebelum tu ada ayat yang berkaitan dengan waswasil khannas, daripada kejahatan waswas, yakni bisikan-bisikan yang diterkelam timbul. Bila kita halusi ayat surah An-Nas itu menyatakan maksud yang tersirat daripada yang tersurat, iaitu berlakunya bisikan ataupun hasutan yang tenggelam timbul. Syaitan ni dia akan menguasai allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan ke dalam dada manusia. Sambil dia tenggelam timbul melakukan operasi, sampai satu tahap dia membisikkan hatta ke dalam manusia. Ada kes-kes tertentu, bagaimana jiwa seseorang itu diganggu gugat, hatta akal fikirannya selewengkan, ataupun dalam keadaan yang pening, dalam keadaan yang sakit kepala. Saya reserve berdasarkan pertimbangan sains perubatan dan secara ilmu ruqyah terapi Quran ini, sebagai seorang mu'allish di antara bidang, sebahagian di antara bidang para mu'allim ini, ada mereka ambil juzuk memahami secara ilmu tentang kaedah rawatan ruqyah, iaitu bacaan Al-Quran dipendengarkan kepada pesakit-pesakit yang mengalami gangguan jiwa ataupun fikiran. Sebahagiannya tentang sakit kepala ni, ada sakit kepala disebabkan sistem neuro bahagian otak itu, oksigen tidak sampai, tidak sempurna, tidak stabil, maka saluran tertentu di bahagian neuro, bahagian otak itu ada yang sempit, ada yang dalam keadaan ada berlaku pressure, tekanan, maka berlakunya sakit kepala. Namun demikian, ada sakit kepala, pening kepala ini ada bercampur bau dengan pengaruh halus. Didapati bila secara analisis kes praktikalnya, bila kita para mu'allish ini dia membacakan beberapa ayat, terutamanya 2 ayat yang disebut surah Al-Falaq dan An-Nas, dan didahulukan dengan pembuka ayat iaitu suratul Fatihah, Ummul Kitab. Masya Allah, tiba-tiba hasil daripada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu, hakikatnya Allah datangkan syifa wa rahmah. Dan kita dapati kes-kes tertentu, subhana rabbiyal azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, memang sungguh satu kes secara peribadi dalam rekod saya khidmat sedikit dalam ruqyah terapi Quran ini. Ada satu kes itu, bila kita sampai di tempat location, seorang yang terlantar di pembaringan, seorang ustaz,
seorang ustaz yang memahami ilmu agama, faham agama, tiba-tiba dia mengalami stroke. Dan didapati bila scan di bahagian kepala ini, didapati apa? Didapati dalam keadaan berlaku komplikasi pendarahan. Kawasan ini berlaku pendarahan. Subhanallah, menyebabkan maknanya dia terlantar. Stroke half sebahagian badannya. Kemudian oleh kerana hikmat warisnya ataupun saudaranya minta khidmat, maka saya sampai ke location, ke tempat rumahnya. Dan bila kita diagnosis, ada satu skill diagnosis ini, iaitu kita melihat secara ilmu, secara sains perubatan, kita pertimbangkan apakah adanya gangguan, bukan sekadar pada gangguan sistem saraf, mungkin disebabkan blood pressure, tekanan darah tinggi, ataupun high kolesterol, ataupun high diabetes dan sebagainya. Tiba-tiba dalam case itu saya dapati ada bercampur baur dengan maknanya unsur-unsur halus. Terbuktinya bila saya bacakan pada mukadimah suratul Fatihah dan beberapa ayat sebagaimana Rasulullah SAW telah tinggalkan khazanah ilmu mutiara Quran ini, iaitu 2 ayat yang disebut ayat pelindung, ayat sebagai pembenteng, mohon kepada Allah sebagai perlindungan dan pemeliharaan Allah, iaitu Al-Mu'awwizatain, 2 ayat, 2 surah pelindung, mohon kepada Allah memelihara, iaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Tiba-tiba berlaku gerakan tangannya jadi breakdown, seumpama begini. Sedangkan pada awal itu dalam keadaan kena stroke, sebahagian badannya dalam keadaan kena stroke. Tiba-tiba bila baca ayat-ayat tertentu, tangan ni jadi breakdown, bergerak begini. Subhanallah. Ringkaskan cerita, rupa-rupanya bila digisik, dia terkena satu sampukan. Dan sebelum berlakunya stroke itu, dia dapati dia pergi ke satu tempat tanah kubur. Dan selesai daripada sesi dia ziarah kubur itulah, balik ke rumah itulah, tak berapa lama, dalam beberapa ketika itu dia diserangi, berlakulah apa yang berlaku, iaitu berlakunya stroke, angin ahmar yang disebut angin ahmar, serangan daripada sesuatu yang saya dan kita semua secara ilmu kena balancing. Saya secara sederhana lah, secara wasatiyah, saya kena meletakkan sesuatu, keadaan kena pada tempatnya, kita balancing. Adanya maknanya gangguan kelemahan sistem saraf, dan dalam masa sama jamak sekali bercampur baur dengan pengaruh jin yang khianat. Di waktu kita minta dia bertenang, dan waktu yang sama itulah seingat saya berdialog lah seketika dengannya, berdialog dalam keadaan dia separuh sedar ataupun dia tak sedar langsung. Rupanya sesuatu yang menumpang, makhluk yang menumpang dalam diri dia menyatakan, ustaz ini sebenarnya dia pergi kepada satu tempat di tanah kubur sana dalam keadaan tertentu, maka disitulah puncanya. Dikatakan di puncanya. Kita mendengar secara khabar cerita saja, tapi maknanya sebagai satu perkhabaran, pengalaman. Tapi nak sebutkan kes ini, dia jadi serius apabila saya dapati ada bukan sekadar suami, tapi kadang-kadang gangguan ini berlaku secara pasangan. Bila kita diagnosis pasangannya, yakni isterinya, subhanallah, apa yang berlaku? Rupanya si isteri pun ada
dampingan makhluk yang telah mendiami dalam tubuh si isteri ini, betapa lamanya dalam perhubungan sebagai suami dan isteri. Bila saya letak dua-dua pasangan ini, saya berada di tengah-tengahnya, kemudian saya membacakan beberapa ayat-ayat surah tertentu, subhanallah, kedua-duanya begitu jelas bagaimana pengaruh jin yang khianat ini telah merasuk, menyebabkan gangguan di antara dua pasangan ini. Rupanya isteri pun ada dampingan jin, termasuk juga suami yang baru jelas nampak apabila Masya Allah dibacakan ayat-ayat tertentu, tiba-tiba ketampakan pengaruh halus ini menguasai. Setelah ringkas punya cerita kes ini, sepasang suami isteri, suami ustaz, isteri ustazah. Bayangkan sahabat-sahabat kenalan semua, kalau ustaz dan ustazah pun terganggu, ini kan pula maknanya yang bukan ustaz dan bukan ustazah. Ni nak menyatakan contoh analisis kes dalam rekod kes yang kami ambil. Subhanallah, ada dia dapati maknanya pengaruh halus ini dia bukan menyerang merasuk golongan awam saja, tapi ada kalanya mereka sasarkan kepada golongan sasar yang begitu yang sebenarnya kadang-kadang seseorang itu dia tak perasan dia telah didampingi ataupun dia telah diganggu gugat dengan pengaruh halus minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas, gangguan di kalangan jin dan gangguan di kalangan manusia itu sendiri. Baik, ini nak memberi pencerahan bagaimana perangkap mungkin berbeza kepada seseorang. Taktik yang digunakan itu juga bergantung kepada masa, tempat dan situasi. Contoh yang saya kemukakan tadi, contoh kena hati-hati dalam rehlah kehidupan kita ini. Ada satu kes di Brunei Darussalam. Waktu itu kita ambil satu kes contoh. Elok juga saya bentangkan pengalaman dalam menghadapi kes-kes tertentu ini. Selain daripada kita check and balance tentang apa yang berlaku secara physically, tapi bila mana kita check secara spiritual, yakni secara pengaruh halus yang kadang-kadang menginap, mendiami ataupun tenggelam timbul dalam badan seseorang, dalam jasad seseorang ini. Tiba-tiba satu kes ni, subhanallah, berkaitan dengan tempat ini. Jalan ceritanya, dia baru pindah di satu rumah. Di situlah bermulanya apabila dia masuk, dia menyatakan secara, bila kita soal sedikit lebih kurang lah, setelah dia sedar daripada setelah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan yang dia perasan dia bermulanya gangguan ini apabila dia baru pindah daripada rumah. Kemudian dia masuk di satu posisi rumah. Waktu itu baru pindah, dia masuk dalam tandas toilet. Di waktu itu bila dia berada di tandas itulah keadaannya, iaitu dia mengalami satu yang dia sendiri rasa. Dia rasa sejuk. Orang Brunei kata kemam bulu. Saya raikan sahabat-sahabat kenalan kita ada sebahagian di Brunei Darussalam. Ghibah yang dibenarkan tanpa menyebut siapakah nama dan siapakah orangnya, tapi maknanya perkhabaran yang boleh kita ambil contoh. Pengalaman sebegini kita boleh ambil contoh apa yang berlaku, bagaimana dia merasa sesuatu meresap dalam badan dia. Subhanallah, subhana rabbiyal azim, a'udzu billahi as-samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Sejak bermula dia merasa sesuatu masuk dalam seumpama satu keadaan yang menyejukkan badan dia, waktu itulah dia rasa dia diganggu. Terbukti apabila dia berhadapan dengan mu'alif pada waktu itu, dibacakan Al-Quran, subhanallah. Dia datang dengan pasangannya, dengan suaminya, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah. Rupanya yang asalnya ada rupa kakak ni, di depan saya berlaku ni,
tiba-tiba ubah, seumpama berubah muka dia. Apabila dibacakan suratul Fatihah, beberapa ayat, ayatul kursi, amana rasul, 2 ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah, berubah muka dia. Dia menjelaikan lidah dia, keluar lidah dia sepanjang-panjang dia, keluar. Seingat saya ada seorang ustaz menyaksikan perkara ini. Bersama saya pada waktu itu ada seorang ustaz menyaksikan bagaimana dia menggelengkan kepala. Rupa tu jadi berubah, jadi berubah tua. Ubah nampak bebek muka tu jadi macam tua. Subhanallah, rupanya sempat sebelum saya azan, saya nyatakan, kamu, siapakah kamu? Dia tak nak bercakap pada awal ni, tapi ringkasnya bila saya menyatakan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wallahi, demi Allah, Allah mempersaksikan pertemuan pada hari ini. Kami, saya adalah hamba Allah. Kita semua adalah makhluk Allah. Hendaklah kamu takutkan Allah. Takutkan azab Allah. Tidak dibenarkan kamu mendiami dalam mana-mana tubuh manusia. Ittaqullah, dengan nama Ismullahil Azam. Setelah saya mengingatkan dia tentang akidah Islamiyah, kemudian saya menyatakan setelah saya azan ini, ukhruj, kamu keluarlah wahai makhluk Allah. Subhanallah, benar janji Allah sampai bila kita yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan keimanan kepada Allah, kita mengingatkan betapa makhluk ini juga asalnya adalah ciptaan Allah. Rupanya ringkas lagi cerita tentang kes ini, kes kakak di Brunei Darussalam ini. Rupanya jin tua masuk dalam badannya, berumur, jin yang tua. Kita akan dapati dalam satu dalil dalam surah Al-A'raf, ayat antara ayat 11 dan ayat 18 nanti saya akan kemukakan dalil bagaimana tempoh yang diberikan usia umur sebahagian di kalangan makhluk Allah ini, dipanjangkan usia mereka, termasuk sebahagian jin. Bila mana mereka ini dalam keadaan tertentu, mereka ada sebahagian jin yang khianat mendampingi manusia dalam tempoh tertentu. Ada kes pasangan, subhanallah, bila berkahwin dah bertahun-tahun, dapat anak dan sebagainya, bila check and balance balik, rupanya bila tanya pasangan sama ada suami ataupun isteri, kadang-kadang berlaku kebanyakan pada sebelah isteri, tidak mustahil berlaku kepada sebelah suami. Sebelum kahwin tu pun dah ada dah. Sebelum kahwin tu pun dah ada dah dampingan, penglibatan makhluk halus dalam tu. Contoh, saya kemukakan satu kes di Teluk Intan, Perak. Dirahsiakan tempatnya, tamannya, namanya dan sebagainya. Apabila kita baca ruqyah terapi Quran ini, subhanallah, pada seorang cikgu, subhanallah, dia boleh duduk seorang-seorang di rumahnya. Kemudian subhanallah, apa yang berlaku bila kita pendengarkan ayat Al-Quran, sebelum nak dapatkan hikmat itu, maknanya sahabat saya, kenalan saya menyatakan, tolong ustaz tengokkan si fulanah ini, dia dalam keadaan dia terganggu. Dia menyatakan ada perasaan tertentu, kemudian ada mimpi-mimpi tertentu. Tak apalah, kita sekadar ambil cerita, sekadar sekali selidik seketika saja. Tiba-tiba tak apalah, kita minta dia penjamakan mata. Bila bacakan itu memang tak sedar, tiba-tiba jin itu menguasai dia. Subhanallah, dia kata, aku takkan keluar, mati dia bawa aku keluar. Mati dia bawa, antara mati atau hidupnya. Subhanallah. Waktu itu bila kita bacakan ayat-ayat tertentu, dia bertepik, maknanya dia menjerit, mengadu kesakitan, tanpa, pada permulaan itu tanpa saya sentuh apa pun. Kita para mu'alis ni tak sentuh, tapi bacakan ruqyah yang
yang basic, yang biasa kita lazimi baca. Tu sunnah muslimin muslimat, sahabat-sahabat dan kenalan, apatah lagi ahli keluarga saya dan kita semua. Maknanya berpeganglah kepada sunnah. Hikmah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melazimi baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di waktu bila? Di waktu pagi, di waktu petang, di waktu sebelum tidur. Dengan bilangan berapa? Bilangannya dengan 3 kali setiap bacaan itu. Al-Ikhlas dibaca 3 kali, Al-Falaq dibaca 3 kali, An-Nas dibaca 3 kali. Ini sunnah muakkad, sangat dituntut, yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara di sisi Allah itu wasilah dengan apa? Ilmu Quran. Rasulullah mempraktikkan ilmu wahyi, ilmu Al-Quran, menjiwai sehingga Rasulullah mengulangi kalam Allah itu dengan bacaan yang kita rasa bagi kebanyakan orang maknanya menganggap surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini sebagai suatu yang biasa-biasa saja. Sebenarnya bila kita baca dengan huduru qalbi, kita baca dengan kita memahami apa yang kita baca, tafahum, memahami apa yang kita baca, kemudian kita hadirkan hati. Waktu itu sebenarnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini merupakan doa. Dan bila mana sebelum tidur kita angkat tangan, sempurnakan wuduk, sebelum tidur kita angkat tangan. Berbeza dengan bacaan pada waktu pagi dan petang. Namun sebelum tidur, bacaannya, caranya Al-Ikhlas terlebih dahulu, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, kemudian kita sapukan seluruh anggota bahagian hadapan saja sampai ke bahagian bawah ini. Ini ittiba' sunnah. Sunnah inilah yang sepatutnya saya dan kita semua istiqamahkan. Tak kira siapa, walaupun dia seorang muallim, seorang yang berilmu, hatta seorang yang beramal, yang minat ilmu, yang mengikut penerangan demi penerangan majlis ilmu, maka istiqamahkan, summastaqim, maka beristiqamahkan. Satu dengan keimanan, amantu billah, kemudian ittiba' sunnah. Ittiba' sunnah ini, Masya Allah, antara sunnahnya tadi meyakini, kita akan dapati bagaimana ada nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan wasiat untuk menghalang godaan syaitan ini. Ada 5 wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Secara mukaddimah ni saya tak akan tamamkan sempurnakan penerangannya kerana tempoh masa yang terhad ini, tapi sebagai satu mukaddimah yang kita akan sambung bicara ini pada sesi yang kedua nanti, bagaimana iman mempunyai bentengnya untuk menghalang segala serangan yang cuba merobohkannya. Tanpa pagar yang kukuh dan sempurna, pasti iman akan terancam oleh musuh yang nyata, iaitu nafsu dan pengaruh syaitaniyah. Oleh itu, untuk menguatkan benteng iman ini, perlulah dibajai dengan keimanan itu dengan 5 perkara. Disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan ada 5 hal, 5 perkara yang menguatkan benteng iman ini. Dan kemudian dibajai dengan iman itu dengan 5 perkara. Pertama, iaitu yakin. Kedua, yakni ikhlas. Yang ketiga, sering melakukan amalan-amalan sunnah, yakni mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kerana setiap sunnah itu adalah hikmah. Maka yang keempat, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu istiqamah dalam beramal. Dan yang kelima, iaitu beradab di dalam melaksanakan ibadah. Ini adalah 5 amalan yang diwasiatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, anak murid kepada Imam Malik rahimahullah, yang menjadi guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya mengulangi wasiat yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu dalam menyatakan sebagai kita terselamat daripada godaan syaitan ini, iaitu yang pertama, yakin. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga,
mengerjakan amalan-amalan sunnah. Yang keempat, istiqamah dalam beramal. Dan yang kelima, iaitu beradab di dalam melaksanakan ibadah. Jadi 5 poin ini saya akan tangguh dalam bicara lawan tetap lawan, penentangan terhadap godaan syaitan ini pada siri yang kedua, 2.0. Saya akan umumkan kemudian nanti. Baik, kita hadam dulu bagaimana dinyatakan di sini. Berlawanan dengan apa yang menjeriti manusia fikir, syaitan bukanlah makhluk khayalan. Sebahagian daripada ujian di atas muka bumi ini, seseorang itu perlu berjaga-jaga daripada pengaruh syaitan. Ini kerana selepas menderhaka kepada Allah, syaitan, yakni iblis, bersumpah untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Kedegilan syaitan ini dinyatakan di dalam Al-Quran, termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 11 hingga 18. Muslimin, muslimat, mukminin dan mukminah, para penuntut ilmu, pencinta ilmu dan para muallim semua, muallimah semua boleh baca tadabbur dan sila baca tafsiran ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-11 dan sehingga ke-18. Baik, bagaimana mafhum ayat menyatakan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kamu, yakni Adam, lalu kami bentuk tubuhnya, lalu kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud melainkan iblis. Dia, yakni iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu, memerintahkanmu? Maka dijawabnya iblis, aku lebih daripadanya. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan dia daripada tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah perintahkan kerana laknat Allah kepada kemurkaan Allah kepada keingkaran iblis ini, maka Allah berfirman memerintahkan, turunlah kamu daripada syurga itu, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Dijawab oleh iblis, berilah aku tempoh suatu waktu sehingga mereka dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang seterusnya, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tempoh, diberi tangguh. Maka iblis menyatakan, kalau engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka, yakni umat manusia, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka depan maupun dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, yakni taat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada mafhum ayat ini, menyatakan, keluarlah kamu daripada syurga itu sebagai terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikut kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Al-A'raf ayat yang ke-11 hingga ayat ke-18. Jadi subhanallah, ini berlakunya dialog beribu tahun dahulu telah berlaku. Sejak Nabi Adam AS, bayangkan, sejak Nabi Adam AS telah berlakunya aku janji, ikrar iblis laknatullah sebagai ketua. Mereka itu asalnya di kalangan malaikat Allah, tapi apabila mereka dalam keadaan ingkar, sujud kepada perintah Allah, yakni sujud kepada Adam AS,
kerana mereka menyangka, mereka mendakwa dengan rasminya mereka diciptakan lebih mulia daripada api, sedangkan Adam AS daripada tanah. Subhanallah. Sehingga kan Allah murka kepada iblis laknatullah. Sehingga kan mereka mengambil kesempatan daripada perintah Allah untuk keluar daripada syurga Allah itu, maka kesempatan itu diambil, sepintas lalu diambil oleh iblis laknatullah, iaitu meminta Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia mereka, dan dalam keadaan mereka berjanji mereka akan mendatangi umat manusia ini secara rasmi. Dalam surah Al-A'raf ini menyatakan, iaitu benar-benar kata iblis, mereka akan datang kepada manusia ini menyanggah di jalan Allah, yakni menyanggah umat manusia daripada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian mereka berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi umat manusia ini di posisi mana? Depan. Tak depan, mereka akan belakang. Ini cara strategik helah ataupun bagaimana pendekatan iblis laknatullah dan kuncu-kuncunya. Ada masa mereka mendatangi kita ni sebelah depan. Kalau mereka tak boleh masuk bahagian depan, mereka akan datang belah belakang. Kalau depan dan belakang tak boleh masuk, maka mereka akan masuk sebelah kanan ataupun kiri. Ini satu isyarat bahasa, maknanya perumpamaan sebegini nak menyatakan mereka akan usaha bersungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh, dan mereka menzahirkan satu pengisytiharan perang antara mereka dengan manusia ini, dan mereka saja menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan usia mereka. Allah tunaikan janjinya. Allah tunaikan janjinya, sehingga kan dalam masa yang sama Allah memberi peringatan. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikut kamu, ini peringatan kepada kita sebagai umat manusia. Sekiranya saya dan di antara kita manusia ini mengikut iblis dan kuncu-kuncunya, benar-benar aku, kata Allah, akan mengisi neraka Jahannam, maknanya kita dengan kuncu-kuncu iblis laknatullah wal-iyazbillah. Maka kita kena baca satu doa, hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'man maula wa ni'man nasir. Fitnah mutakhirin ini bukan fitnah dunia saja, fitnah akhir zaman. Fitnah agama lagi ditakuti, dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana syarah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menyatakan ada 10 jenis manusia ahli abid, orang yang beribadah kepada Allah pun tertipu ataupun tertipu, dihasut, diganggu, dibisikkan, diwaswaskan. 10 jenis orang ahli ibadah yang tertipu. InsyaAllah kita akan bentangkan tajuk itu pada sesi yang lain. Juga termasuk ada 8 golongan ahli agama pun tertipu juga. Tertipu dengan hasutan, termasuk dijamak dengan pengaruh hawa nafsu syahwah, pengaruh dunia yang menipu. Subhanallah. Jadi liciknya fitnah ini. Sebab inilah maknanya di antaranya maksud saya bentangkan tajuk ini, supaya kita faham dengan baik dalam kehidupan kita ini, agenda kita sebagai nak mencapai satu makam ibadah yang Allah reda, sampai tahap Allah makbulkan doa dan amalan kita diterima, iaitu kita pastikan bagaimana kita kena melepaskan diri kita daripada kepungan hasutan-hasutan yang sebenarnya yang menyebabkan kita lemah lolai beribadah ini, antara lainnya iaitu pengaruh syaitaniyah.
dan dinyatakan syaitan adalah musuh manusia yang nyata. Matlamat utama syaitan adalah untuk mempengaruhi kita dan umat manusia yang lain mengikutnya. Dia tidak akan berputus, dia tidak akan berputus asa. Sehinggalah kita memasuki neraka. Oleh itu ingatlah bahawasanya kita semua perlu berhati-hati dengan pengaruh syaitan dan tidak mengikut godaannya. Perkara penting untuk diingati, syaitan tidak mempunyai kuasa bebas tanpa Allah. Dia diciptakan oleh Allah dan dia berada di bawah kekuasaan Allah sepenuhnya. Ini rasmi. Ini berkaitan dengan iman. Untuk kita mengimbangi pengaruh syaitan, iblis dan kuncu-kuncunya ini, maknanya dengan iman. Iman kita, percaya dan yakinlah penguasaan makhluk ciptaan Allah ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Kita lihat bagaimana bila kita mengulangi kalam Allah yang seumpama Rasulullah wiridkan dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Rabb yang menguasai waktu subuh daripada kejahatan makhluk yang diciptakannya. Daripada kejahatan makhluk yang diciptakannya. Jadi rasmi iman kita secara ilmu kita beramal, iaitu apa? Rasmi. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Di antara kita ni adanya Allah. Allah yang maha berkuasa. Tu perumpamaan biasa saya andaikan begini. Kita bila mana kita nak lalu satu kawasan tempat kita nak tuju, tiba-tiba kita dihalangi oleh satu binatang. Seumpama anjing. Agak-agak kita mampukah kita untuk melepasi sekatan roadblock yang dilakukan oleh seekor anjing ini? Bagaimana? Di antara saya dan kita semua, tiba-tiba kita nak lalu kawasan perumahan dan sebagainya, tiba-tiba ada anjing. Anjing ni pula adalah anjing hitam lagi, garang lagi. Orang Kelantan panggil backing. Jadi nak buat macam mana? Biasa saya tanya kepada audien yang terbuka lah. Oleh kerana audien ini saya tidak nampak nama, mungkin wallahu alam, yang kenal mengenali, yang tidak dikenali, tapi boleh dijadikan perumpamaan cerita ini boleh disampaikan kepada orang-orang yang tidak mendengar. Kerana salah satu sunnah, ittiba' sunnah Rasulullah sampaikan ketika haji wida, khutbah wada' itu, Rasulullah nyatakan satu isyarat, hendaklah orang yang hadir ini sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kerana harapannya orang yang tak hadir itu, apabila diberi perkhabaran, diberi pencerahan dan sebagainya, dapat memahami tentang sesuatu nilai ilmu yang sepatutnya kita boleh kongsi, sharing dan sebagainya. Subhanallah, apa nak saya maksudkan? Jadi kita nak berhadapan dengan bagaimana? Nak lawan dengan tenaga ke? Ada setengah pelajar yang menyatakan, Ustaz, kalau saya nampak anjing, saya tak ada lain, maknanya saya akan ambil batu, kayu ke baling. Baiklah, katalah baling, kayu ke batu. Agak-agak anjing ni lari ke kita lari? Anjing ni lari ke kita lari? Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'man maula wa ni'man nasir. Ada anjing, bila kita cabar dia lagi rasa tercabar. Bila dia kena sesuatu yang pada tubuh badan mereka akan cedera, maka mereka lebih agresif, maka lawan dengan tenaga. Jadi habis tak cerita? Tak habis cerita. Guna tenaga dengan tenaga, tak habis cerita. Pasal belum tentu kita kuat daripada dema. Pasal anjing dia pun ada tenaga. Walaupun dia tak setinggi kita, walaupun dia tak sekuat kita, dia punya
Maknanya garang dia tu kadang-kadang kita pun naik seram. Tak payah sembang lah. Kalau kucing yang garang tu pun kita pun terkejut juga. Naik juga kucing yang garang tu pun kita ini kan anjing gigi tajam dan sebagainya, hitam lagi. Jadi nak macam mana cara? Kita nak jalan satu laluan ini, tiba-tiba diganggu. Dia menjadi security guard di laluan itu. Rupanya ringkas punya cerita lagi. Dengan bagaimana? Dengan kita berhubung dengan tuan punya anjing. Aso ke uncle ke. Uncle, kita berhubung dengan dia, uncle. Saya nak lalu kawasan ni, uncle. Minta tolong uncle minta tolong, excuse, minta tolong sikit khidmat, kami nak lalu. Laluan ini. Subhanallah, anjing tu oleh kerana dia ada tuan. Bila tuan dia panggil, Tom, come here. Jadi ada bahasa dia lah, ataupun bahasa macam-macam lah. Ada panggil nama. Diberi nama anjing itu Max, come here. Jadi anjing tu pergi kepada tuan dia. Jadi selesai masalah tak? Selesai masalah. Maksudnya anjing ni ada tuan. Jadi makhluk ni ada tuan. Tuan punya makhluk yang namanya iblis, laknatullah, dan kuncu-kuncu dia ni, termasuk jin yang kianat, termasuk syaitan ini, sebenarnya Rabbal Alamin, Al-Khaliq, pencipta yang menciptakan. Tentu dah dia mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ayat ini saya ambil ibrah umum pada dalam suratul Mulk. Dia tentulah dia yang mencipta, dia lebih mengetahui. Saya ambil pengajaran umum ayat ini, iaitu bagaimana Al-Hakim, Rabbal Alamin, dia juga sifatnya Rabbal Alamin. Tentu dia menciptakan, dia mengetahui secara bijaksana, dan tentulah makhluk di bawah kekuasaannya takut. Jadi kita mohon perlindungan, penguasaan makhluk halus ini daripada pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dinyatakan di sini, dia juga yakni makhluk Allah, dan hanya boleh melakukan sesuatu dengan keizinan Allah. Dia ditugaskan untuk membezakan manusia yang benar-benar beriman kepada mereka yang tidak beriman. Bagaimana dia yakni ditugaskan untuk membezakan manusia yang benar-benar beriman kepada mereka yang tidak beriman. Dia hanya boleh bertindak dengan izin Allah. Apabila masa yang diberikan kepadanya tamat, dia akan dihumban ke dalam neraka bersama mereka yang disesatkannya. Dalam surah As-Sad, suratul Sad, pada ayat yang ke-85 dinyatakan, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Ini jaminan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala gazatkan dalam Al-Quran, dalam surah Sad, pada ayat yang ke-85, suratul Sad, iaitu Allah jamin, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam daripada jenis kamu, wahai iblis, dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Ini jaminan Allah. Jadi kita ingatlah bahawasanya syaitan sebenarnya tidak akan mempunyai kuasa ke atas orang-orang yang beriman, sebagaimana telah dinyatakan pada ayat dalam suratul Hijr. Bagaimana didapati dalam suratul Hijr. Kita rujuk pada ayat yang seingat saya ke ayat yang ke-40, 40. Bagaimana satu kenyataan rasmi golongan manusia yang akan terselamat daripada gangguan fitnah iblis laknatullah ini, digazatkan dalam Al-Quran pada ayat yang ke-40.
dalam surah Al-Hijr ayat ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlisin, illa ibadaka minhumul mukhlisin. Dinyatakan melainkan hamba-hambaku yang terpilih di antara mereka, yakni orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Pada ayat yang sebelum itu dinyatakan kepada bagaimana iblis berkata, wahai Rabbku, kepada engkau telah menjadikan aku sesat, oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, melainkan di antara zuriat keturunan Adam itu hamba-hambamu yang dalam keadaan bersih, dibersihkan daripada sebarang syirik, yakni dalam beribadah mereka ikhlas, mereka orang-orang yang mukhlis. Di satu keterangan dalam surah Al-Hijr pada ayat ke-39 dan ayat ke-40 menyatakan ini janji iblis. Bagaimana dia menyatakan dia berani, mereka ini berani menyatakan di depan Rabb, iaitu oleh kerana Allah telah sesatkan mereka, maka mereka yakni iblis ini berikrar, menyatakan dengan sesungguhnya mereka akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriat di dunia ini, dan mereka menyatakan akan mereka sesatkan mereka itu semuanya. Subhanallah, ini janji iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah benarkan perkara itu berlaku, tapi dengan izin Allah. Sesiapa yang menuruti ajakan, hasutan dan bisikan mereka, tentulah apabila mereka manusia ini terpedaya dengan ajakan, pujukan maupun rajuan golongan iblis dan kuncu-kuncunya ini, tentulah bagaimana fitnah itu boleh berlaku dalam keadaan dia perindahkan, segala jenis maksiat diperelokkan. Kita akan dapati secara penerangan bagaimana kejadian fenomena ataupun perkara ini berlaku dalam masyarakat, dalam komuniti, dalam umat manusia ini, bagaimana syaitan ini dia boleh menyesatkan manusia, namun melainkan kepada orang yang beriman saja mereka tidak boleh sesatkan. Yang beriman, yang beramal soleh, yang ikhlas beribadah, itu yang disebut golongan mukhlisun, mukhlis, golongan orang-orang yang mukhlis beribadah kepada Allah, tidak melakukan syirik, menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka golongan itu adalah golongan yang terselamat. Jadi khulasahnya pada pagi ini, subhanallah, namun demikian pada penghujung bicara pada perenggan ini menyatakan syaitan tidak boleh menyesatkan manusia yang beriman kepada Allah. Mereka benar, orang yang beriman juga cenderung melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah, daripada mengharapkan rahmat daripada Allah, dan secepat mungkin meminta perlindungan kepada Allah dan bertaubat dengan seikhlasnya. Kita telah dikhabarkan wasilah dengan Al-Quran tentang mereka yang telah disesatkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu pada surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 99 ke ayat ke-100 menyatakan sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Sesungguhnya kekuasaan yakni syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 99 dan ayat 100 mengisyaratkan syaitan ini boleh menipu daya mereka yang menjadikan manusia itu menjadikan mereka sebagai pemimpin mereka. Dan orang yang syirik itu juga dipengaruhi oleh pengaruh syaitaniah. Jadi sebenarnya hakikat
saya dan kita semua bila beriman kepada Allah, kita yakin dan percaya dan yakin betapa tidak ada sesuatu yang boleh memberi manfaat dan mudarat melainkan dengan izin Allah. Dan kepadanya lah kita bertawakal. Menyerahkan semua urusan ini, kerana dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-35, seingat saya, lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya lah apa yang ada di langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, maka dikembalikan segala urusan kepada Allah. Segala-galanya urusan kepada Allah, yang mentadbir hati, fikiran, hatta gerak-geri kerja, panca indera kita ini, tenaga kita ini, hatta kita dalam keadaan melakukan amal-amal pekerjaan maupun kehidupan ini, yang memelihara, yang menjaga kita adalah Allah. Yang menemani dalam kehidupan kita ini adalah Allah. Tu rahsia dalam suratul Fusilat, bagaimana Allah secara adil, al-adlu, Allah secara sifatnya ar-Rahman, Maha Pemurahnya, Allah menyatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah, kamilah peneman kamu masa hidup kamu di dunia dan di akhirat. Subhanallah, maknanya pada ayat yang ke-30, pada ayat yang ke-30 dalam suratul Fusilat menyatakan demikian, bagaimana Allah menemani dengan wasilah Allah perintahkan malaikat Allah, petugas-petugas Allah berkhidmat kepada manusia ini. Apatah lagi kepada orang yang bertakwa dan orang muhsinun, Allah sendiri teman, dan dalam masa sama Allah lantik malaikat mengawasi dalam kehidupan saya dan kita semua. InsyaAllah bila kita dalam ketaatan, Allah merahmati kehidupan saya dan kita semua, dan kita minta jauh, waliyazubillah, minta perlindungan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, daripada fitnah gangguan makhluk ini. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini pada maksud pada kali ini, iaitu tetap lawan penentangan terhadap syaitan. Kita kena hadapi dengan secara ilmu, kemudian secara iman, dan disulami dengan keyakinan, dan dalam kita melakukan secara berterusan melakukan amal-amal sunnah, kemudian kita dalam keadaan yakin betapa Allah Subhanahu Wa Taala akan menemani kita dalam kita beribadah, beramal, dan perlunya ada adab dan akhlak ketika melakukan ibadah itu. Itu berdasarkan pandangan Imam Syafi'i. InsyaAllah saya akan lanjutkan bicara ini pada maksud yang kedua, siri yang kedua, tetap lawan, iaitu penentangan terhadap syaitan ini kita hadapi dengan iman, dengan ilmu, pada siri yang kedua, insyaAllah mungkin pada hari Khamis. Hari ini hari Isnin. Alhamdulillah, mudah-mudahan siapa yang mentamamkan puasa pada hari Isnin penutup bulan Syawal ini, berpuasa 36 hari di bulan Syawal, masya-Allah, menepati dengan nasihat Imam Asy-Syafi'i menyatakan apa tadi, iaitu beramal dengan amalan sunnah, seumpama berpuasa juga menjadi benteng kepada pengaruh, menghindari kita daripada tergoda dengan pengaruh syaitan. Begitu juga pengaruh nafsu syahwah, begitu juga pengaruh dunia yang menipu ni. Wasilah dengan amalan sunnah. Salah satu amalan sunnah iaitu puasa, termasuk juga solat sunnah, termasuk juga amal-amal kebajikan yang lain, termasuk juga bab sedekah. Sedekah juga boleh menangkis bala, menangkis musibah, menjadi benteng kepada musibah berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya-Allah, mudah-mudahan saya dan kita semua terpelihara daripada godaan syaitan, pengaruh jin yang khianat, wal iyazubillah. Apatah lagi iblis sedang berencana agenda
perancangan mereka begitu licik. Operasi saya akan lanjutkan bagaimana kedahsyatan operasi mereka menghantui dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan umat manusia ini pada siri yang kedua pada hari Khamis. InsyaAllah pada malam Khamis, hari Rabu malam Khamis. Pada hari Rabu malam Khamis nanti InsyaAllah kita akan lanjutkan perbincangan bagaimana untuk menghalang godaan syaitan ini. Wasilah dengan wasiat Imam Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan nasihat para imam ataupun para berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Siru ala barakatillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sedikit pesanan ini agar lebih tertib dalam kehidupan kita. Jangan dilupa istiqamahkan bacaan seumpama yang telah saya sebut, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada setiap pagi dan petang maupun malam, dengan bilangan setiap surah tadi dengan bacaan 3 kali. 3 kali. Cuma malam itu sapu seluruh anggota tubuh bahagian hadapan. Dan istiqamahkan juga baca selain daripada ayatul kursi. Ayatul kursi itu kita baca di waktu-waktu tertentu, seumpama selepas solat, ataupun di waktu dalam musafir, di waktu dalam ketika kita melakukan solat sunnah juga sunnah dibaca ayatul kursi dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian 2 ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah. 2 ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah, ayat 285, 286. Kita akan bentangkan rahsia, telah saya bentangkan sebelum ini dalam penghayatan Ramadan yang lepas, bagaimana 2 ayat suratul Baqarah. Ingat saya sebelum Ramadan, boleh rujuk rakaman di audio kuliah ataupun di Facebook saya, Abdullah Al-Faqih. Abdullah Al-Faqih, boleh rujuk, lihat rakaman-rakaman yang lalu. Subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan kita tertib berdasarkan keterangan ilmu dan keterangan secara iman kepada Allah. InsyaAllah kita tertib. Mudah-mudahan Allah pelihara saya dan kita semua daripada fitnah gangguan makhluk yang begitu licik, meracuni, menguasai, hatta boleh menyebabkan fikrah, berlakunya pertembungan fikrah, hatta pada pasangan, hatta kepada dalam keluarga, anak dan sebagainya. Boleh berlaku pada menantu, boleh berlaku pada cucu, boleh berlaku pada dalam satu komuniti, apatah lagi juga boleh berlaku dalam jemaah. Dalam jemaah Islam pun boleh berlaku hasutan, godaan, timbulnya fitnah, gangguan makhluk halus ini. Apatah lagi kalau jemaah yang bukan Islam. Kalau dalam masjid pun boleh berlaku gangguan makhluk halus. Ini kan pula di luar masjid, dalam kehidupan kita, termasuk di rumah kita ini. Kita hiasilah dengan ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Setiap kali kita melangkah baca basmalah di dalam rumah, yakni masuk rumah tu baca basmalah, nak keluar pun basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita apa saja yang kita lakukan, selagi mana perkara itu hasanah, kebaikan, kita baca basmalah dahulu, mendatangkan keberkahan dengan minta izin dengan nama Allah yang dengan nama Allah, bismillah. Jadi zikir mengingati Allah itu bismillah, itu zikir juga. Zikir apabila kita mengatakan, mengungkapkan dengan namamu ya Allah, bismillah, pun dikira zikir. Makan, minum, ketika semua makan, semua minum, bismillah. Nak buat sesuatu, muslimin, muslimat, kaum ibu, di dapur dan sebagainya, nak mengurus hal rumah tangga dan sebagainya, lah. Sebenarnya banyak rahsia berdasarkan sunnah. As-sunnah adalah hikmah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah. Terima kasih atas perhatian semua. Sebarkan salam, sebarkan, boleh kongsi kepada siapa saja, termasuk ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan kenalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Siru ala barakatillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Ma'a salamah. Jangan lupa kita akan bersiaran bersama sesiapa yang melihat rakaman ini pada hari Rabu malam Khamis. Mungkin selepas Maghrib ataupun selepas Isyak pada hari Rabu malam Khamis ini. Sambung. Lawan tetap lawan. Penentangan terhadap syaitan kita kena hadam agar kita terselamat di dunia. Sehingga kita mencapai satu makam. Maknanya kedamaian, ketenangan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi